beberapa peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi SAW. Dan pada tahun tersebut digelarkan sebagai tahun kesedihan. Kenapa? Kerana dua orang yang Nabi SAW sangat sayang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, isteri baginda iaitu Khadijah binti Khuwailid, dan juga seorang lagi bapa saudaranya, Abu Talib. Jadi mereka berdua merupakan orang yang sangat kuat di sisi Nabi SAW dalam gerak kerja dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Walaupun ayah saudara Nabi Abu Talib tidak peluk agama Islam, tetapi ayah saudaranya, ayah saudara baginda menggunakan kedudukannya untuk mempertahankan ataupun membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi bila mana orang yang sangat disayangi, orang yang tulang belakang dalam dakwah Nabi telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada tahun tersebut Nabi sangat sedih. Dan pada saat itu juga tekanan daripada penduduk Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW sangat hebat, yang menyebabkan Nabi sampai satu tahap rasa dah tak tahan menghadapi cubaan dan dugaan yang berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Maka Nabi bertekad atas amanah dakwah, amanah sebagai Rasul Allah. Nabi berusaha membayangkan mungkin ada harapan untuk berdakwah dengan penduduk di Taif. La, khalas, la, Syekh, la tamsah. Mamnu' ya Syekh. Kenapa dia pegang? Pakcik ni nak kejentik ni. Jentik laju-laju nangis. Okey. Okey, jadi Nabi SAW membayangkan boleh jadi orang Taif akan menerima dakwah Nabi. Dan Nabi bukan sekadar kata cubalah dakwah di Taif, kau kot jadi terima dakwah, tak. Nabi still buat dengan penuh perancangan, dengan strategi. Okay? Antara strateginya ialah bertemu dengan pemimpin Taif, dengan harapan kalau pemimpin terima dakwah, maka tak mustahil penduduk dia akan terima dakwah. Jadi Nabi bertemu dengan Bani Thaqif, dan pemimpinnya yang nama dia Abdu Yalail. Nama dia Abdu Yalail. Bukan Yalail, Abdu Yalail. Hamba wahai malam. Okey, Lail. Okay. Jadi secara ringkasnya bertemu dengan ada tiga orang pemimpin ni. Maka ketiga-tiga ni menolak secara dengan mentahnya dakwah Nabi SAW dengan kata-kata yang sangat teruk. Dan bila pemimpin pun menghedik, menghina Nabi, memperlekehkan Nabi, maka rakyat setempat pun, masyarakat setempat pun dengan orang yang tak tahu apa-apa juga menghina Nabi. Sebahagiannya sampai tahap membaling batu kepada Nabi SAW sampai berdarah, mengalir darah Nabi sampai ke tumit kaki Nabi. Nak ceritanya betapa teruk dugaan yang Nabi SAW terima. Sampai satu tahap Nabi SAW duduk di satu tempat, dan ketika itu Nabi merintih, Nabi mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dengan rasanya perasaan rendah diri mengatakan bahawa Nabi ni lemah, Nabi ni sangat lemah, minta kekuatan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi kekuatan meneruskan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah riwayat mengatakan ada orang yang ternampak Nabi dalam keadaan duduk sedih, dan dia tengok Nabi, dia kesian pada Nabi, dia minta ada seorang budak yang bernama Adas untuk memberikan inam ataupun inam ni buah anggur untuk diberikan kepada Nabi SAW. Okey. Jadi bila budak ni pergi jumpa Nabi SAW dalam keadaan sedih itu, memberi makanan iaitu anggur, kemudian berbuallah dia. Bila Nabi nak makan saja buah anggur tersebut, Nabi sebut Bismillah. Jadi budak ni kata, apa yang kau sebut ni tak pernah aku dengar selama ni.
Jadi Nabi kata ini bismillah ni Allah Tuhan yang menjadikan aku dan yang menjadikan kau yang mengajar untuk menyebut bismillah sebelum makan. Jadi Nabi pun tanya dia asal daripada mana, dan akhirnya dia tahu dia budak ni berasal daripada kalau ikut tempat sekarang ni di Iraq, iaitu tempat Nabi Yunus. Okey, Nabi Yunus. Dan bila budak ni tahu yang Nabi Muhammad, dia tak kenal Nabi Muhammad masa tu. Dia terkejut macam mana Nabi Muhammad tahu yang tempat dia ni asalnya tempat Nabi Yunus, dan budak ni tahu Nabi Yunus ni seorang nabi, seorang yang dihormati. Jadi dia terkejut. Maka Nabi kata itu adalah saudaraku dan aku juga nabi. Jadi dia sangat terkejut, dan dia pun sebarkanlah kepada orang yang menghantar dia untuk bagi makanan. Okey. Itulah sedikit tentang dakwah Nabi ke Taif. Cuma yang kita bangga dengan Nabi SAW ini, bagaimana dalam keadaan Nabi diserang, dibaling batu sampai berdarah tu, sampai tahap malaikat offer pada Nabi. Kan kita ingat kisah ni. Malaikat offer pada Nabi, kau bagi je arahan, kalau aku mampu saja untuk menghempapkan di antara dua gunung ni kepada penduduk seluruh, boleh hancurkan seluruh masyarakat ataupun umat Taif. Apa yang Nabi kata? Nabi kata tak perlu. Boleh jadi anak mereka ataupun cucu mereka ataupun cicit mereka akan datang, akan mengakui, akan menjadi hamba, mengakui bahawa Allah SWT Tuhan yang disembah. Punyalah ni yang membuktikan bahawa Nabi SAW bukan orang yang sangat penyayang, walaupun baginda dihina, dibelasah, dipelekeh sebegitu rupa. Okey. Dan sekadar tu je lah. Dan kalau kita tengok tadi, kita daripada Mekah naik bas kan, itu pun rasa macam letih. Buktinya terlentur lah dengan tu apa kan. Bayangkan Nabi dalam keadaan di Mekah dah kena bantai, dah kena hina, dengan hinaan yang begitu. Contoh kalau pengganas, zaman sekarang pengganas, ada tak pengikut? Ada kan? Orang digelar pengganas, masih dia mengikut. Tapi Nabi digelar sebagai orang gila. Satu gelaran yang tak ada siapa nak suka ikut orang gila kan. Orang gila dengan ahli sihir semuanya. Dan keadaan tu Nabi dengan jiwa yang penuh besar berusaha dakwah dia, berjalan daripada Makkah, naik Bukit Bukau, naik ke Taif ini untuk berdakwah. Tapi yang diterimanya adalah cercaan. Okey. So daripada situ yang saya boleh rasa kita yang mengaku cinta pada Nabi SAW, kita kena menyambung tugas Nabi. Apa dia? Iaitu berdakwah. Berdakwah. Bila sebutan dakwah ni, saya ingat juga apa yang kami berbincang dengan Syekh kami di Madinah baru ni. Kadang-kadang kita berdakwah kepada orang lain lebih lagi. Maknanya kita lebih sayang, kita lebih jaga orang lain, orang jauh, kawan-kawan, berbanding ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita lah kita perlu utamakan. Sebab bukan semua ahli keluarga kita yang baik segi ibadah dia. Ada yang kita tahu ahli keluarga kita di segi ibadah dia memang patut ditegur, tapi kita tak tegur. Yang orang lain, kawan kita tu yang kita sayang, kita jaga dia. Sedangkan ahli keluarga kita tu yang patut kita utamakan. Jadi saya rasa sekadar tu saja. So insya-Allah lepas ni kita pergi kita gambar ya dekat Martabah ni.